Bab 1. Pada bab ini, hikayat ini berkisah tentang perjodohan dua anak raja dari benua yang berbeza. Alkisah, Raja Rom ingin menjodohkan anaknya dengan seorang puteri dari negara China. Perkara ini dikatakan begitu hebat sekali sehingga diketahui oleh burung geroda. Burung geroda adalah seekor burung sakti, anak cucu Maharaja. Malangnya, perkara ini tidak disukai dan tidak dipersetujui oleh burung geroda. Burung geroda tidak ingin melihat dua manusia elok itu bersatu dan beranggapan bahawa mereka tidak seharusnya berjodoh disebabkan jarak kedua kerajaan itu sangat jauh, iaitu di Rom dan juga di China. Apabila burung geroda mengetahui tentang perkara ini, beliau pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman dan memberitahu Nabi Sulaiman bahawa beliau ingin menghalang perkahwinan kedua-dua anak raja itu. Namun Nabi Sulaiman berkata sekiranya jodoh mereka, tetap akan terjadi juga perkahwinan ini. Tetapi dengan keangkuhan burung geroda ini, beliau bersumpah di hadapan Nabi Sulaiman sekiranya beliau tidak dapat menghalang perkahwinan ini, beliau akan lari dan menghilangkan diri daripada muka bumi ini. Jadi beliau sedaya upaya ingin menggagalkan rencana tersebut dengan pergi ke negeri China dan berusaha melawan dan mengalahkan kerajaan negeri China, seterusnya menculik Tuan Puteri anak Raja China bersama dengan dua orang dayangnya. Tuan Puteri yang diculik disembunyikan di Gua Cerita yang terpencil di Pulau Langkapuri ataupun sekarang dikenali sebagai Pulau Langkawi. Setelah meninggalkan mereka di gua, burung geroda pergi pula ke negeri Rom untuk memporak-perandakan dan menumpaskan rombongan kapal yang hendak menghantarkan anak Raja Rom untuk dipertemukan kepada Tuan Puteri, anak Raja China. Cubaan serangan yang pertama burung geroda gagal kerana nahkoda kapal tersebut merupakan nahkoda Raja Merung Mahawangsa, iaitu raja paling sakti dibandingkan dengan raja-raja yang lainnya. Merung Mahawangsa menggunakan satu anak panah sakti yang dinamakan anak panah jentayu. Anak panah jentayu ini mempunyai kuasa sakti yang mampu bertukar menjadi burung yang berunsurkan air. Jadi apabila burung geroda berlawan dengan jentayu, maka serangan pertama burung geroda gagal. Setelah itu, geroda berundur dan rombongan ke China diteruskan lagi. Mereka singgah di pulau-pulau bagi menambah bekalan air dan makanan mereka. Semasa mereka leka menambah bekalan, burung geroda menyerang rombongan kapal itu sekali lagi dan geroda telah berjaya mengalahkan rombongan itu. Burung geroda berasa sangat seronok kerana dapat menumpaskan rombongan kapal yang ingin pergi ke negeri China. Namun geroda tidak mengetahui bahawa putera Rom masih lagi hidup. Putera Rom berpaut pada sebatang kayu dan kayu itu hanyut membawa putera Rom sehingga ke Pulau Langkawi dan kebetulan sampai ke Gua Cerita di mana puteri China disembunyikan. Setelah terdampar, putera Rom diselamatkan oleh puteri China. Hari demi hari dirawatnya anak Raja Rom itu sehingga badannya kembali pulih. Maka mulalah cinta dan kasih mereka bersemai. Burung geroda tidak mengetahui tentang hal ini kerana beliau terlalu gembira. Beliau balik dan bertemu dengan Nabi Sulaiman untuk mengabarkannya. Nabi Sulaiman telah mengetahui tentang hal ini. Jadi, burung geroda diminta untuk membuktikan ucapannya kepada Nabi Sulaiman tentang kabar kematian anak Raja Rom. Maka dibawanya peti yang dikiranya hanya berisi Tuan Puteri beserta dua inangnya untuk dihadapkan kepada Nabi Sulaiman. Burung geroda tidak mengetahui bahawa anak Raja Rom itu juga turut masuk ke dalam peti. Ketika peti terbuka, didapatinya empat manusia, bukan 3 manusia seperti yang ia sangkakan. Seketika itu bersabdalah Nabi Sulaiman bahawa ada 4 perkara yang tidak dapat dielakkan manusia, iaitu rezeki, maut, jodoh dan juga perceraian. Selepas kejadian itu, geroda sangat terkejut dan melarikan diri daripada muka bumi ini. Akhir cerita, dua anak raja ini kemudian dihantar oleh Raja Jin bernama Harman Shah, salah satu pengikut Nabi Sulaiman, kepada Raja Benua China. Mereka kemudian dinikahkan oleh Raja Benua China. Seterusnya, pada bab 2 dalam hikayat ini mengisahkan tentang penubuhan negeri Kedah oleh Raja Merong Mahawangsa, disusul dengan pembukaan 3 negeri di sekitar Kedah oleh anak keturunannya, iaitu negeri Benua Siam, negeri Perak serta negeri Patani. Kesultanan Kedah berasal dari negeri Rom. Selepas dari pertempuran dalam rombongan membawa Raja Rom ke China, Merong Mahawangsa hanyut sampai ke sebuah kota.
Di sana, beliau membuka sebuah kota yang dinamakan Kota Langkasuka. Langkasuka berlokasi di belah utara Semenanjung yang terdiri dari Kedah, Perak, Perlis dan sebagainya. Setelah beberapa tahun beliau menjadi raja di Langkasuka, sampai berita kepada Merong Mahawangsa ini bahawa putera Rom masih hidup dan telah berkahwin dengan puteri Cina. Merong Mahawangsa ingin pergi kepada putera Rom untuk membawa balik putera Rom ke negara mereka semula. Sebelum Merong Mahawangsa keluar dari Langkasuka, Baginda menyerahkan tahtanya kepada anaknya iaitu Raja Merong Mahadipusat. Baginda juga sempat menukarkan nama Langkasuka kepada Kedah Zamin Turan iaitu Kedah Tua. Beberapa wasiat telah diberikan kepada anaknya. Antaranya ialah merajakan setiap daripada keturunan mereka dan memperluaskan lagi wilayah dan jajahan Langkasuka ke utara, barat, timur dan selatan. Merong Mahadipusat mempunyai 4 orang anak, 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Anak lelaki pertamanya dirajakan di belah utara iaitu benua Siam, anak kedua di Perak dan anak ketiga yang perempuan turut menjadi raja tetapi di belah Patani. Anak perempuannya itu diberikan seekor gajah sakti bernama Gemala Johari dan sebilah keris sakti bernama Lela Mesani. Konon kisahnya, keris itu sangat ditakuti oleh musuhnya. Mata keris itu menyala-nyala dan siapa pun tak akan berani menatapnya. Anaknya yang keempat pula iaitu Seri Mahawangsa telah menggantikan Merong Mahadipusat setelah kemangkatannya. Setelah Seri Mahawangsa mangkat, digantikan pula oleh anaknya iaitu Seri Maha Indrawangsa. Selepas dari Seri Maha Indrawangsa, digantikan lagi dengan Raja Ong Maha Peritderia. Raja Ong Maha Peritderia inilah yang terkenal dengan sebutan Raja Bersiung. Konon kisahnya, pelabelan tersebut disebabkan kelakuannya yang tidak adil terhadap rakyatnya, suka menganiaya serta membunuh satu orang setiap harinya untuk disantap darahnya. Perkara ini bermula dari apabila Raja Bersiung ini memakan gulai bayam kegemarannya yang dimasak oleh juru masak istana. Sewaktu juru masak ingin menyediakan makanan baginda, kala itu jari sang juru masak teriris oleh pisau pada saat memotong sayur dan darahnya sempat menitis ke dalam tumisan yang dibuatnya. Namun, bukannya beraroma hanya darah. Tumis gulai itu justru menjadi lebih lazat menurut selera Raja Bersiung. Maka sejak itulah baginda selalu meminta gulai bayam yang berisi darah dengan mengorbankan satu orang manusia setiap hari. Raja Bersiung adalah sosok raja yang keras kepala. Ia tidak mahu mentaati nasihat yang diberikan oleh menteri-menterinya. Pelakunya sangat jauh berbeza dari perangai raja-raja sebelumnya. Dari hikayat Merong Mahawangsa ini dapat dilihat beberapa falsafah dan akal budi yang dapat disimpulkan. Antaranya ialah falsafah etika, ekonomi dan sejarah. Akal budi yang terdapat pada hikayat Merong Mahawangsa pada bab 1 dan 2 ini pula adalah sikap taat kepada pemerintah, berpegang kepada adat, pemimpin yang adil dan pemurah dan pemimpin yang menghormati orang tua. Yang pertama sekali adalah gaya bahasa hyperbola, di mana melalui hikayat Merong Mahawangsa ini dapat dikenal pasti unsur hyperbola yang paling banyak digunakan. Di mana hyperbola ini bermaksud pernyataan yang dibuat secara berlebih-lebihan dalam usaha menekankan pandangan idea atau peristiwa. Dan unsur ini dapat dikenal pasti berada pada penceritaan unsur mitos. Dan hyperbola berfungsi untuk memperhebatkan lagi penceritaan unsur mitos ini, dan terdapat beberapa contoh pernyataan penggunaan hyperbola dalam manuskrip hikayat Merong Mahawangsa pada bab pertama dan juga bab kedua. Dan contoh pernyataannya adalah, setelah itu bahtera Raja Merong Mahawangsa pun singgah kepada suatu pulau mengambil air kayu. Maka Garuda pun datanglah seperti ribut tafan yang teramat besar, menyambar dan memukul dengan sayapnya dan menendang dengan kakinya kepada bahtera anak Raja Rum itu, hingga habislah karam tenggelam segala kapal dan kecil itu.
Seterusnya adalah gaya bahasa personifikasi, di mana kalau dapat lihat pada unsur estetika personifikasi, unsur personifikasi bermaksud pemberian sifat manusia terhadap suatu perkara sama ada benda hidup atau sebaliknya. Dan unsur estetika ini mampu menunjukkan keindahan dalam seni bahasa yang digunakan oleh pengarang. Pengkaji telah mendapatkan beberapa contoh daripada manuskrip hikayat Merom Mahawangsa yang mempunyai gaya bahasa personifikasi yang amat indah penggunaannya. Dan di sini contoh penyataan dan penggunaan personifikasi dalam manuskrip hikayat Merom Mahawangsa bab pertama dan kedua, di mana penggunaan personifikasi ini contohnya penyataan yang bermula dengan sa bermula maka tersebutlah perkataan Pulau Langkapuri itu selama peninggal perang Sri Rama dan Anduman jadi sunyilah pulau itu tada siapa duduk. Maka burung Garuda itu pun ada masa zaman Sri Rama dan Anduman biasa masuk perang. Banyak juga kesakitan dan banyak juga segala binatang yang terbang dan berjalan di bumi takut akan dia. Hatta berapa lama jalannya mencari bumi yang baik, maka bertemulah suatu penggunaan personifikasi. Baiklah, bagi contoh gaya bahasa simili, di mana unsur estetika yang dapat dikenal pasti dalam hikayat Merom Mahawangsa ialah unsur simili lah. Jadi unsur ini bermaksud kiasan yang membandingkan benda yang berbeza tetapi mempunyai persamaan. Unsur ini merupakan keindahan yang paling banyak ditemui dalam hikayat Merom Mahawangsa. Hal ini demikian kerana banyak peristiwa yang cuba dibandingkan sebagai kiasan. Dan beberapa contoh penyataan dan penggunaan simili dalam hikayat Merom Mahawangsa yang telah diperoleh, di mana ada pun pelayaran angkatan anak Raja Rom hendak pergi kahwin ke benua Cina itu adalah seperti burung terbang ke sarang dan tiangnya seperti batang pepara lakunya, barang di mana berlabuh dan berhenti seperti pulau yang besar serta dengan segala bunyi-bunyian. Secara umumnya, perkataan estetika dalam bahasa Yunani ialah estesis yang membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh panca indera atau lebih khusus lagi membawa maksud kepekaan manusia terhadap sesuatu gaya penulisan. Estetik juga boleh diertikan sebagai persepsi panca indera atau sense of perception, iaitu merupakan istilah estetika yang digunakan untuk kajian falsafah. Selain itu, estetika juga membawa banyak pengertian daripada ramai tokoh falsafah. Jadi, ahli falsafah Jerman bernama Alexander Baumgarten adalah orang pertama yang memperkenalkan perkataan estetika. Estetik adalah rasa indah pada umumnya dan tentang kesenian pada khususnya. Pandangan mengenai falsafah dan estetika sangat berhubung rapat dengan kesenian. Apabila disentuh tentang keindahan, maka secara langsung akan diperkatakan perkara berkaitan seni dan kesenian estetika dan secara umumnya bermaksud keindahan. Oleh sebab itu, estetika merupakan satu cabang yang sangat dekat dengan falsafah seni. Nilai estetika itu sendiri melibatkan seni dan keindahan. Apabila dilihat dari konsep yang berkaitan dengan karya, kita dapat mengaitkan unsur ini dengan karya yang dihasilkan, iaitu penghasilan bahasa yang estetika, iaitu indah dan berseni. Secara umumnya, estetika dikaitkan dengan karya seni manusia atau mengenai alam semesta. Baiklah, unsur estetika juga terdiri daripada jenis bahasa. Jadi saya akan kongsikan contoh jenis bahasa yang digunakan oleh masyarakat terdahulu yang terdapat pada babak dalam filem hikayat Merom Mahawangsa yang diadaptasikan dari penulisan. Bahasa istana merupakan bahasa yang kerap kali digunakan kerana penceritaan dalam hikayat Merom Mahawangsa ini adalah berfokuskan kepada pentadbiran sesebuah kerajaan. Bahasa istana atau bahasa dalam ialah bahasa diraja yang digunakan khusus dalam perhubungan kebahasaan dalam golongan diraja dan apabila hal ehwal berkenaan raja serta digunakan oleh rakyat biasa semasa berkomunikasi dengan kerabat diraja. Perkara ini dapat dijelaskan lagi menerusi babak-babak yang diambil daripada filem hikayat Merom Mahawangsa. Beta gering di kepala. Datanglah malam besok.
Selepas beta putih. Penggunaan ayat panjang juga merupakan salah satu unsur estetika dalam karya agung, iaitu salah satu aspek yang dapat membezakan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu moden. Menurut Awang Sarian 1998, bahasa Melayu klasik merupakan tahap ketiga dalam periodisasi bahasa Melayu sesudah bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu klasik dikatakan bermula pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-18. Hal ini dapat dilihat menerusi babak yang terdapat dalam filem Hikayat Merom Mahawangsa. Wahai orang yang langkah suka, sekalian suku, dengarlah kata-kataku. Sudah banyak purnama, taji Garuda menconteng arang di muka kita, memarutkan hati, mencantas tangan dan kaki. Ya, hamba raja kamu semua. Tapi untuk hari ini, hamba serupa macam tuan hamba semua. Darah yang mengalir sama merahnya, sama pekatnya. Kita bernafas angin yang sama. Bumi yang kini dipijak, langit yang kita junjung, semuanya hak kita dan anak cucu kita. Hari ini, mungkin ada yang takkan kembali. Ramai. Atau mungkin, semua sekali akan rebah ke bumi. Tapi apa gunanya hidup lama kalau tidak bebas dan merdeka dari porak-poranda Garuda? Sampai bila anak dara dan turunan kita mahu dijadikan mangsa rakusnya lanun celaka? Ya, kita berjuang akan merampas tunangannya putera dari Rom ini. Tapi bukan itu sahaja sebabnya. Kita juga akan merampas maruah kita. Daulatnya langkah suka. Bukan sahaja daulat hamba, tapi daulat tanah kita semua. Hamba lebih rela mati dari hidup sebagai abdi. Hamba kepada ketakutan dan keganasan binatang-binatang itu. Demi maruah dan kesejahteraan negara kita, marilah bersama kita tebas petualang bangsa. Penggunaan bahasa yang pelbagai ini adalah pengaruh daripada masyarakat Arab, Jawa dan Parsi yang datang ke alam Melayu dengan tujuan perdagangan dan menuntut ilmu. Contohnya bahasa Sanskrit yang berlaku sejak zaman kuno lagi, iaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Bahasa ini dibawa oleh pedagang India dan disebarkan oleh pendeta agama Hindu dan Buddha. Penggunaan bahasa asing, contohnya bahasa Arab, dapat diperlihatkan pada babak-babak yang terdapat dalam filem Hikayat Merom Mahawangsa. Ini untuk Baromo. Kau bangsat. Moga luka tuan hamba takkan berhenti berdarah sampai tuan hamba mati. Kelezatan lembu masih dapat kurasai.